Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, biasanya saya tak pernah ni menjawab apa-apa waktu malam ni, tapi sebab bila dengar tadi baru lepas daripada grup sendiri untuk pasal swab test tadi tu. So ni nak jawab beberapa soalan yang mungkin di luar bidang pengetahuan publik tapi di dalam bidang pengetahuan Dr. A. So pertama tentang kajian tentang vaksin, sebab Dr. A pun further study untuk master PhD dekat Cyberjaya University. So untuk kajian tentang vaksin ni memang tak boleh, seolah-olah macam vaksin ni dah kebal, so jangan nak buat kajian lagi. Sebab Dr. A minta untuk buat research, Dr. A untuk research on vaksin, tapi tidak dibenarkan oleh supervisor. So kena full stop kat situ. So kena faham bahawa vaksin ni kita tak boleh buat kajian. So kena faham lah kenapa tak boleh buat kajian. Mesti ada something kan, sebab setiap yang manusia hasilkan tak akan perfect. So dia mungkin benar pada 5 tahun dahulu, tapi bila semua situasi dah berubah, dia mungkin akan berlaku sesuatu yang kena buat something yang baru. Tapi untuk vaksin memang tak boleh. Dan yang kedua, tak adakah kajian tentang ubat-ubatan natural ataupun makanan sunnah seperti habatus sauda, madu. Sebenarnya kajian-kajian ni kalau kita tengok daripada ilmu Dr. A ada sedikit dah kita share, dah lama dah dekat overseas mereka yang mengambilkan makanan sunnah kita dan mereka yang buat research. So mereka dah ada hasil-hasil kajian. In fact untuk situasi virus sekarang ni pun memang ada banyak research untuk memberitahu bahawa ada alternatif untuk merawat virus ini. Seperti contohnya seorang doktor di India yang pernah membuat presentation dalam di Geneva, yang mana dia buat presentation juga kepada WHO untuk memberitahu bahawa perubatan daripada Ayurveda dan Siddha medicine sudah terbukti boleh merawat virus-virus yang lebih tinggi range-nya daripada virus yang sekarang ni pun. Tapi selepas itu kes yang evidence dia tu tak diwawarkan, jadi diam sampai situ saja. Dan yang kedua tentang perubatan homeopathy medicine juga ada diwawarkan oleh, terutama sekali yang paling rapat dengan Dr. A adalah Dr. Isaac Golden. Dia sekarang ni dekat Australia, yang mana dia dalam program homeoprophylaxis. So di situ adalah natural vaccination. Dah ada dah, memang dah lama wujud. Masa Dr. A jumpa dia pun tahun 2007. Masa tu presentation dia sebagai speaker, and then Dr. A dapat dia punya protokol. So kita dah nampak memang ada, dan Dr. A juga pernah present dalam hall dekat PWTC untuk bertanya soalan kepada doktor-doktor pakar dekat sana, terutama pediatrician. So tanya, kita dah ada option, so why not we change to another better option. Tapi tak boleh. Okay, kena faham lah kat situ kenapa tak boleh. So yang ketiga tentang di China, Wuhan, masa berlaku the first time outbreak tentang coronavirus ni, so mereka menghantarkan botol-botol kosong ke mana? Ke Natural Center of Beijing. Di Beijing hantar botol-botol kosong untuk diisi dengan essential oil medicine, which mean mereka juga menggunakan cara ini. Essential oil medicine ada research ni. So essential oil medicine sebagai satu cara untuk mereka merawat pesakit-pesakit dan juga sebagai preventive medicine. Ada, research pun ada. Yang keempat tentang acupuncture medicine. So acupuncture medicine, Dr. A study juga acupuncture. Dr. A pun sebagai acupuncturist. So ramai pesakit yang sebenarnya dapat manfaat, dan ada research juga tentang meridian point and ashi point yang boleh boost as a immunity booster, yang boleh boostkan immune system badan untuk melawan banyak lagi virus-virus yang lebih ganas. So ada. And then Ayurveda medicine memang popular dekat India, malah digunakan di serata dunia sekarang ni. Dan yang terakhir adalah nutrition medicine. Nutrition medicine adalah menggunakan bahan-bahan nutrisi dalam bentuk ekstrak yang mana diberi oleh pakar yang jadi mereka tak menerima ubat natural as evidence-based natural medicine. Itu bezanya. Dan semua ini ada research di bawah evidence-based natural medicine. Banyak research tu. Jadi mereka tak terima. So that's why kita kena faham kenapa
KKM menghasilkan satu division di bawah KKM yang mereka nak pantau, mereka nak kawal, mereka nak jaga supaya orang-orang ini, terutama doktor natural medicine, tidak boleh buka mulut. Okey, jadi mereka letakkan di bawah traditional and complementary medicine, which means you are level second level. You are mana tak boleh dengar lah cakap you, yang kena dengar adalah medical doctor. Sedangkan medical doctor itu dilatih di bawah University of Rockefeller. Siapa Rockefeller? You all search nanti Rockefeller tu siapa. Dan tentang ATM tadi, tentang ATM, Dr. A nak menjawab. Dr. A pernah buat presentation tentang 5G kepada General Brigade di PPIM. So masa tu mereka nak tahu apa kesannya kepada manusia as a human bila ada interaction dengan 5G. So presentation dah buat, malah pada masa tu Dato' Roslan dia hadir untuk presentation ni dan dia kata memang dia terkesan yang mana 23 sebab kenapa manusia akan berubah pandangan apabila mendengar presentation Dr. A tentang kenapa 5G ni tidak patut kita gembira sangat nak guna. Dan dia kata secara personally dia memang touch, dia memang rasa memang nak ubah, tapi sebagai seorang yang bekerja di bawah arahan bos lagi, so dia kata dia tak boleh nak change. Nothing can be changed dah, tak boleh nak tukar, dia kata. Walaupun dia mungkin akan invite Dr. A untuk bagi presentation kepada family member dia, mungkin nanti ATM akan pergi pada 7G, so masa tu tak perlu lagi antena, manusia tu sendiri akan jadi antena. So very bad akan datang nanti. So yang seterusnya tentang PDRM pula. PDRM, kawan Dr. A adalah ketua polis, sebab dia pernah mendapat manfaat daripada treatment Dr. A. So dia juga bercakap yang sama, dia faham dan dia study untuk natural medicine as an elective masa dia buat program dia buat undang-undang law course. So dia juga ambil elective dan dia juga pernah bagi tahu Dr. A dia faham pasal ni, tapi dia di bawah organisasi yang tak boleh ubah. So sekarang Dr. A nak minta admin fikir betul-betul kalau kita nak present benda ni kepada pihak-pihak yang ada conflict of interest. So which mean kita sebenarnya kena faham bahawa kenapa KKM buat macam ni, sebab KKM dia kena follow WHO. Dan siapa yang follow WHO pula kena follow siapa. So semua ni adalah satu plan di bawah Rockefeller yang mana telah dibina universiti untuk membina saintis serta para doktor obey to them, akan ikut arahan mereka. So which mean kita boleh bincang sampai larut malam, tapi solusi sangat-sangat tough. Hanya orang yang benar-benar nak berjuang, berdakwah, berjihad mungkin boleh capai. So mungkin akan mencari orang-orang di golongan orang gurabah, iaitu orang-orang yang terasing untuk bina sesuatu yang benar. Sebab bila kita cakap, mereka kata this is a konspirasi. So bila kita dah educated well, mereka kata oh this is lain punya cara. So memang betul, cara mereka lain sebab mereka based on drugs as a medicine, tapi cara kita adalah based on natural as a medicine. So kita manusia bukan dibuat daripada robot, bukan dibuat daripada plastik. Manusia dibuat daripada bahan semula jadi. So kalau nak dapat cure, mesti follow Al-Quran kata, yang Nabi kata, memang kena ikut daripada natural, baru kita dah dapat cure. That's why kenapa cure adalah satu perkataan yang tidak boleh digunakan di perubatan konvensional. Malah kalau guna perkataan cure, kita sudah salah. Sedangkan Nabi kata kita tak boleh ikutkan. Nabi kata setiap penyakit Allah turunkan dengan penawalnya. Tapi bila kita kata boleh cure, diabetes boleh cure tak? Hypertension boleh cure tak? Cancer boleh cure ke? So semua tu sebenarnya kita tak boleh cakap dalam bidang ni. So that's why benda ni sangat-sangat tough untuk anda faham, terutama bagi orang yang baru. Sebab Dr. A pun dah dakwah ni lebih kurang 20 tahun pun memang bukan ramai orang yang boleh follow. In fact mereka masih lagi gunakan painkiller, walaupun kita sudah ada painkiller, yang mana painkiller akan match dengan body kita sebab kita natural. Tapi painkiller dia akan kill the pain from our brain, our mind. So kita tak rasa pain tu, padahal pain tu, penyakit tu akan bertambah. That's why mereka sediakan operation and then surgery. So kena faham tentang tu. So admin mungkin boleh fikirkan cara, sebab Dr. A memang respect dengan admin, boleh buat
program sampai lewat malam. Dr. A memang tak boleh. So ni kali pertama Dr. A bercakap sampai pukul 1:30 malam ni. Tapi sebab apa? Sebab terpanggil untuk memberitahu tentang this is the reality yang mana kita berada dalam dunia sekarang. Itulah yang Nabi sangat sedih sebab 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk syurga. Ini adalah tentang akidah. Kita nak percaya tentang apa. And then last point adalah tentang sanitizer. So melalui research, Dr. A bercakap sanitizer yang mengandungi 70% alkohol sahaja diterima oleh WHO. Which mean WHO terima, mesti KKM terima. So KKM terima, bahagian farmasis akan luluskan untuk dapat lesen ataupun dapat number MAL. So once you dapat MAL, baru you boleh jual produk tu seluruh selata dunia lah kalau boleh mampu kan. Tapi tahu tak bahawanya bila dia reach 70%, more than 70% alkohol, maka dia akan memberi risiko kepada badan react, sebab badan kita ni natural kan, dia akan react. So dia akan react macam mana? Dia akan mula mematikan hormon dalam badan dan menjadikan kita sebagai orang yang kurang quality hormon. Cara mudah cakap adalah mudah untuk jadi mandul. So this is very tough. So Dr. harap perkongsian ini tidak sia-sia. Admin boleh fikirkan sebab Dr. percaya kepada admin. So insyaAllah mudah-mudahan perkongsian malam ini Dr. tak mahu ada argument, tak mahu ada perkelahian atau persengketaan antara mana-mana medical system lain. Yang penting adalah ini ilmu yang Dr. share sebagai anda yang mungkin belum tahu. So inilah dia kefahaman yang anda patut tahu. So insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada orang-orang yang nak akan kebenaran. Allah akan tunjukkan. So terima kasih Tuan Admin. Selamat malam. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih.